وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادوا يا مالك. Dan mereka menyeru kepada ketua malaikat penjaga neraka, Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami, bunuh saja kami. Kerana apa? Kerana tak tahan menderita. Qala innakum makithun. Lalu malaikat Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab ni. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah, kerana pada malam ini sekali lagi Allah mengizinkan, Allah memilih kita, Allah memberikan sekali lagi peluang dan nikmat, iaitu kita dapat hidup. Dan hidup dalam keadaan kita kenal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang nilainya tidak ada bandingan dengan wang ringgit, emas, perak, harta dan sebagainya. Seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita. Kita beritahu kepada Allah, Ya Allah, ikhlaskan hati ini, Ya Allah. Ya Allah, kalaulah di sana ada niat-niat yang lain selain daripada mencari redha-Mu, kami minta ampun, Ya Allah. Bersihkan, sucikan, ikhlaskan sungguh-sungguh hati kami ini, Ya Allah. Yang keduanya, kita niatkan juga, Ya Allah, kalaulah ada pahala pada malam ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami, yang mungkin sebahagian daripada kita ibu dan ayah sedang berada di dalam kubur, yang sedang menunggu, sedang menanti, sedang mengharap doa daripada anak-anak, mengharap pahala daripada anak-anak. Yang ketiganya, siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni, sunat aku kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, siapa-siapa yang belum berniat, Ya Allah, kami nak tunggu nak solat isyak berjemaah, pasang niat, Ya Allah, kami nak tunggu nak solat isyak berjemaah. Siapa-siapa yang nak tunggu masa waktu, kata Nabi, dia memperoleh pahala seolah-olah dia sedang mengerjakan solat. Mudah-mudahan kita buat satu benda dalam keadaan kita ada ilmu. Inilah beza orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji. Perbuatan sama, tetapi yang satu tak dapat apa-apa, yang satu dapat pahala duk masuk, kan? Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, sedang tak sedang Jumaat muncul kembali. Masuk maghrib saja bererti sudah dikira Jumaat. Perbanyakkan selawat ke atas kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat yang kita baca sebentar tadi, satu ayat yang merupakan di antara harapan dan cita-cita ahli neraka. Ahli neraka juga ada cita-cita, ahli neraka juga ada harapan yang cukup tinggi, tetapi malangnya apa yang mereka cita-cita, apa yang mereka harapkan, semuanya tidak termakbul, semuanya jadi angan-angan kosong sahaja. Ini di antara 4 cita-cita ahli neraka yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Mereka menyeru, wa nadau ya Malik,
wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu bunuh sahaja kami. Mereka minta malaikat Malik supaya suruh Tuhan bunuh saja. Pasal apa? Tak tahan. Pasal apa? Tak sanggup menanggung azab neraka Allah yang terlalu bengis, terlalu ganas, yang kita tak boleh nak bayangkan apa-apa yang ada di dalam fikiran kita, di hati kita. Sesuatu yang cukup tragis, sesuatu yang cukup mengeri, sesuatu yang cukup kejam. Itu belum neraka Allah. Kerana neraka Allah tidak boleh dibayangkan. Ahli neraka besar-besar ni, telinga, hidung, besar-besar bukit. Itu belum lagi tubuh badan. Dalam perut ada ular, ada binatang berbisa, dipanggang, dibakar, yang apinya kalau nak banding dengan dunia darab 70 kali yang sehari duduk di sana bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Mana boleh tahan, Beb, kan? Tak boleh tahan ahli neraka. Terbakar kulit, habis kulit hangui, Allah bagi kulit baru. Habis hangui, kulit baru. Sain baru jumpa hari ni. Pasal apa ayat tu habaq macam tu, kan? Kalau kita ni tak ada kulit, tak sakit. Allah nak bagi kita sakit, kulit habis, naik kulit baru, naik kulit baru. Ni Allah sebut dalam Al-Quran. Ahli neraka tak sanggup, tak boleh tahan, merayu kepada malaikat Malik, tolong sahat, habaq sahat kat Tuhan supaya bunuh saja kami, bagi kami mati. Ini cita-cita ahli neraka. Apa dia? Nak mati. Ada tak lagi kematian? Tak ada lah, sorry, thousand apologize. Tak ada lah. Kematian sekali je masa atas dunia. Masa atas dunia kita mati, tiupan sangkakala yang kedua kita akan dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing. Bermulalah kehidupan yang kekal abadi. Kita ada atas dunia ni tuan-tuan, ini hanya sementara aja. Dulu pakcik-pakcik, pak-long ni semua segak-segak, handsome ni, kan? 2 pinggan nasi kandang tak ada apa, kan? Kira pergi tengok bola kat stadium tu, kira boleh panjat, kan? Apa-apa lebih kurang kira nak bergaduh habaq lah ni boleh semangat je lah, kan? Orang tolak lagi rebah, berdiri lama sikit sakit lutut. Itu dunia. Dan kadang-kadang ada yang nak semayang pun, kan, sakit kaki dan sebagainya. Tengok kat cermin habis dah, tak ada yang tak ada uban, berselera uban tu pun ada orang tak sedar diri. Tapi bukanlah Masjid Jelutong ni, jangan ada perasan pula. Masjid Jelutong ni Masya Allah, orang yang soleh dan solehah, kan? Hebat main Masjid Jelutong ni. Saya kebetulan kuliah saya tiap hari Jumaat, mesti ada bungkusan yang dapat, kan? Ni apa, bihun ke nasi kandang ke apa tak tahu lah, kan? Tak cukup kan nasi kandang dah banyak. Tapi inilah dunia sementara. Ahli neraka minta supaya mereka dimatikan. Sebab itulah tuan-tuan, saya beritahu kepada diri saya, walaupun dah ulang benda ni banyak kali, tetapi nak ulang takkan jemu nak ulang. Hanya orang yang kehilangan nikmat sahaja dia dapat rasa apabila nikmat tu tak ada. Orang yang sudah dah tak ada nikmat tu siapa? Orang yang ada dalam kubur. Kalaulah dia boleh bangkit mai bagi kuliah maghrib malam ni, dia akan sebut kat kita, ruginya hampa ada peluang hidup lagi, hampa boleh bertaubat, hampa istighfar dah banyak-banyak, minta ampun dah. Sayyidul istighfar, baca dah, amal dah. Yang Nabi beritahu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, siapa-siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi-pagi dengan penuh keyakinan dan dia meninggal, dia dimasukkan ke dalam syurga. Siapa-siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di petang-petang hari dan dia meninggal
dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita beramal dah dengan sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Apa dia? Berpuluh kali dah kita duk ulang. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan aku. Kalimat-kalimat di dalam sayyidul istighfar ni tuan-tuan, subhanallah, dia melatih diri kita sedar diri. Kita ni siapa? Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah, mengakui kita ni hamba, kita banyak dosa. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Kita mengakui Allah yang ciptakan kita, kita bukan bos. Wa ana abduka, engkaulah, akulah adalah hamba-Mu ya Allah. Kita mengakui kita hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Kita mengisytiharkan kita akan setia dengan perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian apa? Di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadah yang kita ucapkan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejelikan, keterlanjuran yang pernah aku buat. Aku berlindung ya Allah, aku pernah buat silap. Abu laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui banyaknya nikmat-Mu ke atasku. Wa abu bi dhanbi, aku mengakui juga ya Allah banyaknya dosa aku kepadamu. Wa abu bi dhanbi, ya Allah, aku mengakui banyaknya dosa aku kepadamu. Wa abu bi dhanbi, aku mengakui ya Allah banyaknya dosa aku kepadamu. Faghfirli, ampun aku ya Allah. Faghfirli, ampun aku ya Allah. Faghfirli, ampun aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Inilah lafaz keramat, lafaz sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Istighfar banyak jenis, tetapi yang duk level yang paling atas tok penghulu dia sayyidul istighfar. Yang kita baca bukan baca macam burung kakak tua tak faham makna, tetapi tengok makna, hayati, insafi diri, sedar di kita ni siapa. Perlu tuan-tuan kita dengar hadis-hadis yang Nabi habar, perkara-perkara yang dapat memadamkan dosa kita, perkara-perkara yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga, amalan-amalan kita berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang kita jumpa. Buat jangan tak buat, sangat rugi, kita kena pulun dah. Di samping Nabi beritahu apa? Ittaqun nar, takutlah neraka Allah. Walaupun kita bersedekah dengan separuh buah tamar. Takutlah dengan neraka Allah walau bisyiqqi tamrah, walaupun kita bersedekah dengan separuh buah tamar. Di antara memadamkan, di antara cara bila kita teringat kita dulu pernah tak solat, kita teringat kita dulu kaki minum, kita dulu kaki judi, kita dulu kaki macam-macam lah. Jangan duk cerita ke orang, simpan. Tetapi kita tahu, kita sedarlah diri kita ni siapa. Menyesal kita, teringat dia, banyakkan sedekah. Teringat dia, ya Allah, aku sedekah ni, ya Allah, kau padamlah kemurkaan-Mu kepada aku, kau padamkanlah api neraka-Mu kepada aku. Mudah-mudahan muqaddimah kita pada malam ini tuan-tuan, ayat yang kita baca sebentar tadi, yang sangat-sangat menggerunkan kita, cita-cita ahli neraka supaya mereka dibunuh saja, tak tahan kena azab. Allah sayang sangat dekat kita. Allah cerita, Allah habaq ni supaya kita hati-hati jangan kita termasuk menjadi ahli neraka tersebut. Malam ni kita nak sambung lagi tentang di bawah tajuk Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
bagaimana Umar di hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk dalam sikit tentang bagaimana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan lepas kita dah tengok bagaimana detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ni pok-pok Syiah tolak kan, sebab dia tak boleh dengar nama Aisyah. Minta maaf kita kita sangat mencintai mak kita ni, Aisyah radhiyallahu anha. Di antara kata Aisyah, di antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadaku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di dalam rumahku semasa giliran aku. Ini keistimewaan Aisyah. Aisyah dia rasa bangga, bukanlah bangga ni dia sombong dak, dia rasa seronok. Dia rasa di antara kurniaan nikmat Allah kurniakan aku, pertama Nabi wafat di dalam rumah aku semasa giliran aku. Yang kedua, di dalam Nabi wafat di dalam rangkulan di antara dada dan leher aku, kata Aisyah. Dan yang ketiganya, dan Allah mengumpulkan air liur aku dengan air liur baginda ketika mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pagi tu hari Isnin tu 12 Rabiul Awal, waktu subuh tu Nabi, sahabat tengok macam okey, sebab Nabi keluar rumah Nabi ni ada 2 pintu. Keliling masjid Nabi ni ada rumah-rumah sahabat. Sebelum Nabi arah tutup, banyak rumah sahabat pintu terus masuk ke masjid. Tetapi Nabi lepas tu arah suruh tutup kecuali 2 pintu ya. Pintu rumah Sayyidina Abu Bakar dan juga rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi ada 2 pintu, satu pintu terus ke masjid. Hak ni Nabi je guna. Dan satu lagi pintu ke jalan di Madinah. Jadi pada pagi tu ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam solat subuh, pintu tu dibuka. Sahabat duduk semayang ni, sahabat tahu pintu ni tak ada orang lain akan buka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi sahabat duduk rasa Nabi okey. Kemudian Nabi jalan perlahan pada saf belakang mai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mai berdiri di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar perasan Nabi, Sayyidina Abu Bakar nak berondok, nak suruh Nabi jadi imam. Sebab tu ada 2 riwayat. Satu riwayat kata Abu Bakar jadi imam juga sampai sudah, dan ada riwayat kata Nabi jadi imam. Dua-dua riwayat yang sahih. Tapi tak apalah, kita tak payah berkelih kan. Jadi Nabi SAW mengimamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas semayang tu Nabi minta papa naik atas mimbar. Nabi menyampaikan khutbah lagi, sempat lagi Nabi SAW. Betapa Nabi sentiasa menyampaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan lepas pada tu orang pun tengok Nabi macam okey, pakat seronok, sahabat ni happy. Kerana hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tak sempat, tak boleh nak tengok Nabi. Keadaan Nabi sakit yang cukup teruk. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar masuk jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku banyak hari dah tak pergi tengok ladang aku, kebun kurma aku, boleh tak aku nak pergi? Nabi izinkan. Sayyidina Ali masuk tengok keadaan Nabi okey. Sayyidina Ali keluar, orang tanya, Sayyidina Ali kata okey, Nabi okey. Lebih kurang macam itulah bahasa kita. Begitulah seterusnya sehingga sahabat duk rasa Nabi okey. Lepas pada tu tinggallah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha sahaja. Nabi dengan Aisyah sahaja. Masa tu sakit Nabi kembali kuat. Nabi minta bekas bejana ayam untuk Nabi celup tangan, lepas tu bubuh di dahi Nabi. Allah, tak boleh bayang tuan-tuan. Saya bila fikir balik tuan-tuan, hak kita ni hak tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kadang-kadang dikisahkan kisah Nabi ni, kita rasa sebab, betul tak tuan-tuan?
Kita rasa sedih kadang menitih air mata. Tuan-tuan boleh bayang tak sahabat yang hidup dengan Nabi, yang duk jumpa Nabi, duk tengok solat sekali dengan Nabi, duk bermuamalah sekali dengan Nabi, duk dapat nasihat daripada Nabi, tiba-tiba Nabi wafat. Di antara sahabat yang mula-mula sekali sampai Nabi wafat, Umar Al-Khattab. Umar sampai terus Umar bawa keluar arahan, Nabi tak wafat. Dia tak boleh terima sebab terlalu cinta Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tak boleh terima. Siapa-siapa yang kata Nabi telah wafat, aku akan penggal leher dia. Nabi hanya pergi berjumpa dengan Allah 40 hari. Dan Nabi akan kembali. Umar tak boleh terima hakikat Nabi telah wafat. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang. Bila orang pergi habaq kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun datang daripada kebun dia. Dia sampai, dia tengok Umar, dia sampai di masjid di rumah Nabi, tengok Umar duk mengamuk. Sayyidina Abu Bakar senyap, tak cakap apa. Dia naik terus, dia minta izin masuk rumah Nabi, masuk ke bilik anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbaring. Sayyidina Abu Bakar pun sela penutup wajah Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun kucup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya tidak ada dua kematian bagimu ya Rasulullah. Waktu tu baru Sayyidina Abu Bakar menangis. Dan Sayyidina Abu Bakar confirm memang Nabi telah wafat. Baik, kesedihan menyelumungi para sahabat. Berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tersebar. Mula-mula sekali siapa? Aisyah. Nabi wafat di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bila Nabi habis tu, lepas Nabi sebut Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, kembali kepada yang maha tinggi. Lepas tu terus Nabi pun terlihat Nabi pun dah, Nabi sudah tidak bernafas. Aisyah menangis, dan seorang Aisyah menangis ni kuat. Ada wanita-wanita lalu, mereka pun dengar mai. Ini dah mulai tersebar berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Penduduk Madinah terasa suasana sekeliling, terasa ruang angkasa Madinah ni seperti gelap gulimat, gelap gelita. Anas berkata, aku tidak pernah melihat hari yang paling berseri-seri melainkan hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah ini. Hari Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hari itu punya seronok orang Madinah ni. Anas bin Malik kata, itulah hari yang paling Madinah ni bercahaya, seronok, tak tahu nak habaq. Keluar wanita-wanita, kanak-kanak di jalan sambut ketibaan Nabi SAW. Masing-masing happy. Dan kata Anas bin Malik juga, aku tidak pernah melihat satu hari yang paling buruk, yang gelap, melainkan hari kewafatan Rasulullah SAW. Selepas Nabi SAW sudah tidak bernyawa, Nabi wafat, Fatimah radhiyallahu anha mai tengok jasad Nabi. Fatimah kata apa? Wahai ayahanda kesayangan aku. Allah, Nabi cukup sayang kat Fatimah ni. Nabi cukup sayang. Aduhai ayahanda kesayangan aku yang telah menyahut panggilan Rabbnya. Duhai ayah kesayanganku, syurga Firdaus tempat kembalimu. Duhai ayah kesayanganku, kepada Jibril kami sampaikan berita kewafatanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebelum Nabi wafat ada insiden kan, Nabi apabila Fatimah mai ziarah Nabi dalam keadaan Nabi gering sakit, Nabi panggil Fatimah. Kemudian Nabi bisik sesuatu ke telinga Fatimah.
Fatimah menangis. Lepas Fatimah berdiri, Nabi panggil dia sekali. Nabi bisik kali yang kedua. Kali ini Fatimah tersenyum. Aisyah duk tengok ni kelaku anak tiri dia dengan Nabi. Aisyah tanya dekat Fatimah, Fatimah tak abang. Tetapi lepas Nabi wafat baru Fatimah cerita, yang mula-mula aku menangis kerana Nabi abang hari ni ayah kamu akan pergi, Nabi akan wafat. Kerana tu Aisyah, kerana tu Fatimah menangis. Lepas tu pasal apa pula yang gelap? Nabi bisik lagi kat Fatimah, di antara ahli keluarga aku, orang pertama yang akan menyusul, maksudnya yang akan meninggal selepas aku, ialah kamu wahai Fatimah. Hati yang Fatimah senyum, dan Fatimah menjadi ketua wanita di dalam syurga. Allahu Akbar. Sikap Umar Al-Khattab yang kita sebut dah tadi, ketika mana berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia jadi tidak waras, dia menjadi hilang pertimbangan. Umar bangun, Umar kata, ada beberapa orang lelaki munafik. Umar terucap munafik, tuan-tuan. Tak boleh. Iman Umar ni nak banding dengan kita sini ada tak, tuan-tuan? Yang boleh angkat tangan, saya ni lebih kurang macam Umar lah iman. Ada tak? Ni iman Umar ni, tuan-tuan. Subhanallah, yang Nabi abang, kalaulah ada lagi Nabi selepas aku, nescaya dia adalah Umar Al-Khattab. Yang kita duk baca banyak kali dah hadis, yang Nabi masuk dalam syurga, Allah dah sedia istana untuk Umar Al-Khattab. Umar yang macam tu punya hebat iman, main dengan cinta yang teramat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh terima hakikat Nabi telah wafat. Umar kata apa? Ada beberapa munafik yang mendakwa Nabi telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Nabi tidak mati, kata Umar. Akan tetapi Nabi pergi bertemu dengan Tuhan, sebagaimana Musa bin Imran yang menghilangkan diri daripada kaumnya selama 40 hari, kemudian dia kembali kepada kaumnya setelah orang mengatakan dia telah mati. Demi Allah, kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali dan baginda akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan baginda telah wafat. Ni Umar tak boleh terima. Sikap Abu Bakar seperti mana kita sebut tadi, tuan-tuan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila orang pihak Nabi wafat, dia pecut kuda dia daripada di rumah dia di Sunuh belah-belah Quba nah. Dia masuk ke masjid tanpa cakap dengan siapa-siapa, sepatah pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak kata apa. Bila dia masuk menemui Aisyah, dia terus meluru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu telah ditutup dengan kain habrah buatan Yaman. Lalu dia sela kain tu, nampak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia peluk, dia cium dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu baru dia menangis. Mula-mula dia tak menangis lagi, Sayyidina Abu Bakar. Dia tengok memang confirm Nabi telah wafat. Dia peluk Nabi, dia cium Nabi, sayang. Sayyidina Abu Bakar kekasih Rasulullah. Nabi kata, kalaulah aku boleh memiliki kekasih daripada kalangan orang lelaki, ni saya Abu Bakar. Tetapi yang ada hanyalah persaudaraan di dalam Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, demi bapa dan ibuku, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untukmu wahai Rasulullah. Kematian yang telah ditetapkan ke atas engkau, telah pun engkau laluinya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun keluar, sedang Umar duk mengamuk. Umar sedang melontarkan kata-katanya kepada orang ramai, duk bagi warning, jangan siapa duk kata Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar kata kepada Umar, wahai Umar, duduk kamu.
Sebab itulah tuan-tuan kita tengok kenapa Sayyidina Abu Bakar lebih afdal daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata kepada Umar, duduk kamu wahai Umar. Tetapi Umar tak mahu duduk. Lalu orang ramai bila nampak Sayyidina Abu Bakar tadi duk fokus kepada Umar, beralih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mereka tinggalkan Umar. Maka Abu Bakar pun berkata perkataannya yang cukup masyhur, barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan Allah tidak mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, seakan-akan manusia seolah-olah tak pernah dengar ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar ni, surah Al-Imran ayat 144 ni. Sebab Nabi wafat, habislah lepas Nabi wafat tak ada ayat yang turun. Jadi bila dibaca ayat ni memang dah turun dah. Sebelum ni sahabat memang tahu ayat ni. Tetapi di hari kematian Nabi, bila Sayyidina Abu Bakar ulang balik ayat ni, kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, seakan-akan manusia tidak pernah mengetahui tentang ayat ini, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar membacanya. Lalu semua orang mengambil ayat itu daripada Abu Bakar, lantas semua orang mendengar ayat yang dibaca itu dan mereka turut membacakannya. Kata Ibnu Al-Musayyab, Umar menyebut, Sayyidina Umar tadi ni tak bagi siapa-siapa sebut wafat. Sayyidina Umar sebut, demi Allah, kata Umar, demi Allah, sebaik sahaja aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, maka aku menjadi lemah longlai sehingga aku tidak mampu berdiri terduduk. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya aku rebah ke bumi tak kala aku mendengar ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saat itu aku telah yakin bahawa benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, begitulah kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan insan yang paling dicintai kita atas dunia pun, tuan-tuan, bila kita kehilangan orang yang paling kita sayang, mak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, rasa sedih ni tak tahu nak abang. Bayangkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehari sahabat tak tengok muka Nabi, gelisah dah. Yang kita ada dalam ni pun yang tak pernah jumpa Nabi pun, bila kita dengar kisah Nabi, dengar bagaimana Nabi cedera parah di dalam peperangan Uhud, Nabi tertikam besi di pipi kanan, di pipi kiri Nabi di dalam peperangan Uhud, kena panah dengan Utbah bin Abi Waqqas di dalam peperangan Uhud, terkoyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mai Abu Qami'ah, dia tak
bahu Nabi, mujur Nabi pakai baju besi. Sebulan selepas peperangan Uhud, Nabi duk sakit lagi, kesan tetakan Abu Qami'ah ni. Lepas tu dia ribah kerana muka Nabi SAW terbenam dua besi, topi besi yang Nabi pakai, besi terbenam di pipi kanan, pipi kiri Nabi pun kita rasa sedih dan kadang-kadang meleleh air mata. Ini kan pula sahabat-sahabat Nabi SAW yang cukup rapat, yang cukup akrab, yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Berikutnya tuan-tuan, persiapan dan pengkebumian jasad baginda yang mulia. Lepas Nabi SAW wafat, sebelum jenazah Nabi diselenggarakan, diuruskan, terjadilah perbalahan tentang urusan khilafah. Seperti mana kita dah cerita dah, sahabat-sahabat Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Mereka melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin untuk ganti Nabi SAW. Bukanlah orang Ansar ni kemaruk nak jadi ketua dah, tetapi nak abang pentingnya kepimpinan di dalam Islam. Orang dipanggil Umar, waktu tu jasad Nabi duk ada lagi di rumah Nabi. Pihak kau Umar mai bawa sekali Sidina Abu Bakar, sehingga hampir berlaku satu fitnah besar bila sampai orang Ansar kata seorang pemimpin daripada kami, seorang pemimpin daripada hampa. Maka berlakulah hampir kita sebut itu dah hampir berlaku satu fitnah besar. Siapa yang menyelamatkan keadaan itu? Tidak lain dan tidak bukan seorang sahabat, anak muda yang waktu tu usia dia lebih kurang 22 tahun, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jasa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sentiasa dikenang di dalam sejarah. Pertama, jasa dia di dalam Al-Quran. Dia di zaman Nabi penulis wahyu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pengumpul Al-Quran. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dia di antara penulis Al-Quran. Ini hebatnya sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Satu. Yang kedua, di hari Saqifah, di hari kewafatan Nabi SAW, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ni. Yang ketiga, apa lagi kehebatan Zaid bin Thabit? Nabi habaq, umat aku yang paling alim tentang ilmu faraid, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat alim, genius. Hari Nabi wafat, umur dia lebih kurang 22 tahun. Dia sahabat Ansar. Ketika mana nampak nak jadi pelik ni, dia bangkit. Dia pun kata, sesungguhnya inna Rasulullah minal muhajirin, sesungguhnya Rasulullah daripada muhajirin, wa nahnu ansar, dan kita adalah ansar. Sewajibnya, seharusnya, kata Zaid bin Thabit, pemimpin hendaklah daripada muhajirin, dan kita adalah ansar. Perkataan Zaid bin Thabit ni orang Ansar dengar, sebab dia walaupun anak muda, tetapi bukan sebarang anak muda, orang yang rapat dengan Nabi SAW, penulis wahyu Nabi. Zaid bin Thabit ni menjadi rujukan kepada umat ini tentang Al-Quran, ulama di kalangan sahabat. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lepas pada itulah pakai Umar pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, berbai'ah, semua sahabat terus berbai'ah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah memberikan isyarat hin pengganti Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara yang utama apa? Di antara yang utama bila Nabi suruh Abu Bakar ganti Nabi untuk menjadi imam. Walaupun Aisyah, ayah anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Aisyah protes, suruh Umar. Bila Nabi suruh habaq kepada Aisyah, pergi habaq, suruh Abu Bakar ganti jadi imam. Aisyah kata, wahai abang, suruh Umar, aku kenal ayah aku,
Saat dia jadi imam, saat dengar dada dia ni mendidih, menangis. Sayyidina Abu Bakar dia tak boleh dengar ayat Quran ni, dia akan mendidih, dia akan menangis. Aisyah kata dekat Nabi, Nabi kata Abu Bakar, Nabi suruh Abu Bakar juga, aku nak Abu Bakar. Itu isyarat. Maka sahabat-sahabat menerima berbai'ah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Orang lepas pada tu pakat mai balik rumah Nabi, pakat duk berimpun macam mana nak urus jenazah Nabi ni kan. Bila nak urus jenazah Nabi ni, isyak dah masuk dah kan. Jadi kita sambung bulan depan pula kan. SOP Pulau Pinang, masuk isyak berhenti kan. Tak lagi masjid tuan-tuan kena tutup, leceh kan. Jadi saya rasa cukup lah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sikit sebanyak, bulan depan kita sambung lagi tuan-tuan. Bagaimana lepas tu, bagaimana sahabat-sahabat nak buat macam mana ni, jasad Nabi duk ada nak simpan kat mana ni kan. InsyaAllah bulan depan. Nah, tak apa kau noh, dengar sikit-sikit cukup lah. Mendengar banyak-banyak dia temuk, dia keluar balik kan? Jadi saya rasa takat tu je. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma